Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Cikgu Asma dalam bahagian 2, strategi pengukuhan dan ulang kaji subjek pengajian perniagaan. Okey, jom belajar, jom berjaya, jom cemerlang. Bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai ya. Okey, di bahagian 2 ini saya akan terangkan strategi yang strategi yang ketiga dan keempat ya. Okey, saya teruskan kepada strategi yang ketiga, iaitu 1T1C digabungkan dengan sharing is caring ya. Okey, apakah strategi ini? Kita akan lihat. Okey ya. Jadi di sini konsepnya adalah belajar konsep pairing ya, iaitu berpasangan ya. Belajar cemerlang atau lebih baik pencapaian digandingkan dengan pelajar yang lemah atau kurang baik pencapaiannya ya. Okey, maksudnya di sini berdasarkan pencapaian pelajar yang terkini ya. Jadi kita akan listkan ya pencapaian pelajar tersebut daripada yang tertinggi sampailah yang ke terendah ya. Okey. Jadi pelajar yang paling pandai dia akan berpasangan dengan pelajar paling lemah. Contohnya kalau 20 orang, maksudnya orang pertama dengan orang ke-20. Orang kedua pencapaian tertinggi tadi dia bergandingan dengan orang ke-19 dan seterusnya lah. Jadi ada 10 pasang pelajar di situ ya dalam 1T1C dan selepas itu mereka akan sharing ya. Okey. Jadi aktiviti ini berjalan apabila setiap pasangan itu diberikan masa. Contohnya macam tadilah ya, saya berikan masa 10 hingga 15 minit ya, ataupun kalau katakan hadkan kepada dua subtopik ataupun dua subtopik kecil, maka mungkin 10 minit ya. Jadi pasangan ini akan bertukar-tukar info ya, apa yang telah dia ingat secara lisan ya bersama pasangan ya. Jadi tak semestinya yang pandai memberi kepada yang lemah, tapi sebenarnya adalah yang pandai tadi nak semak apa yang telah diingati atau yang telah difahami oleh pelajar yang lemah ya. Jadi apabila salah seorang menerangkan, tak kiralah sama ada yang pandai atau yang lemah, yang mendengar akan mencatat. Jadi mereka memang tak rujuk buku ya semasa memberi penerangan. Yang menyemak contohnya apabila yang lemah tadi memberi penerangan, yang pandai akan menyemak ya. Mungkin membetulkan apa yang mungkin tersilap atau tersalah ya. Okey. Jadi ini mereka saling menyemak di antara satu sama lain ya. Bagi yang pandai tadi, dia pun mungkin ada benda yang dia tak ingat atau terlupa ya. Jadi apabila dia menerangkan, dia pun counter back ya ataupun counter check, okey betul ke tak yang dia terangkan kepada rakan yang satu orang lagi ya. Jadi apabila habis masa yang ditetapkan ya, dan jadi mereka ni dalam debar-debar lah ya, cikgu nak panggil nombor berapa ni. Jadi maksudnya setiap pasangan tadi, contohnya ada 10 pasangan, masing-masing mendapat nombor. Okey. Jadi saya pun akan cikgu-cikgu bolehlah panggil, okey hari ini nombor betul adalah nombor 2 katakan ya. Jadi pasangan yang dapat nombor 2 tadi, mereka akan pergi ke depan ya untuk menerangkan kembali apa yang telah dia dapat daripada rakan dia. Dan yang rakan yang lain dalam kelas tadi akan dengar dan cuba catatlah dalam buku yang catatan untuk subjek pengajian perniagaan ya. Bukan nota lah ada buku lain yang mereka peruntukkan untuk mencatat apa-apa info yang mereka dah dapat ya. Okey. Jadi itulah jadi 1T1C maksudnya 1-to-1 coaching ya. Satu dengan satu ya. Dan apabila mereka diterangkan di depan tu maksudnya sharing is caring ya. Jadi bukan saja mereka berdua dapat, orang lain ataupun pelajar lain dalam kelas tu akan dapat apa yang telah dia ingat dan dia faham ya. Mungkin pelajar yang lain tu masih tak menguasai ataupun masih tak ingat atau tak memahami, jadi mereka akan sharing instead of cikgu yang asyik bercakap ya, ataupun nak ulang kembali apa yang isi pelajaran yang telah dipelajari. Jadi kita gunakan rakan-rakan mereka ya. Biasanya kalau antara rakan ni mereka lebih mudah. Mereka lebih mudah nak
cope orang kata ya. Jadi itulah yang saya buat juga selalu dalam kelas ya, apabila selepas beberapa topik ya. Okey, itu yang ketiga. Strategi yang keempat saya gunakan LMMF, LMMD dan LMMH ya. Okey, apa itu F, D dan H? Okey. Jadi pelajar dalam aktiviti ini, pelajar akan menyenaraikan seberapa banyak F. F adalah fakta, D adalah definisi dan H adalah huraian ya. Kalau huraian tu maksudnya mereka buat dan menulislah ya. Jadi kena banyak menulis sebenarnya. Ingat, hafal, tulis. Ingat, hafal tu tulis ya. Mengikut kemampuan pelajar ya, berdasarkan masa. Kalau saya kata okey 10 minit LMMF, jadi mereka akan tulis dengan seberapa banyak yang dia boleh dapat lah ya. Jadi bila habis masa, saya akan tanyalah ya. Okey, berapa? Saya akan tanya okey, siapa berapa semua dia saya akan tanya berapalah. Okey, biasa mungkin dapat 10, dapat 8, dapat 7, dapat 6, dapat 10, bergantunglah ya. Okey, jadi aktiviti ini juga perlu disemak. Jadi pelajar bolehlah semak sendiri ataupun boleh juga bertukar dengan kawan. Kalau semak sendiri, mereka terus dapat tahulah silap mereka di mana, salah mereka di mana. Jadi mereka terus boleh betulkan ya apa yang telah mereka tulis ya. Okey. Jadi macam saya sebut tadi, saya akan tanya. Jadi biasanya bagi pelajar yang mendapat ganjaran bilangan yang banyak, okay, kita akan boleh beri ganjaran lah. Mungkin nak belikan coklat ke, ataupun paling mudah kita gunakan pujian ya dengan tepuk tangan. Okey, bilangan terbanyak ialah siapa? Tepuk tangan. Kedua siapa? Ketiga siapa? Dan bagi pelajar yang dapat sedikit, kita boleh beri kata-kata semangat ya untuk dia dapat lebih banyak pada masa akan datang. Okey, di sini satu contoh hasil pelajar yang menyenaraikan ya LMMF ya, iaitu fakta dalam masa yang ditetapkan. Jadi seberapa banyak yang dia dapat tulis, dia cubalah contohnya 10 minit dan apabila masa tamat dia semak sendiri ya, lihat, cek dalam buku mana betul mana salah ya, dan kiralah ya berapa banyak yang dia dapat dan berilah total markah yang dia perolehi ya. Jadi dia tahu pencapaian dia setakat mana. Jadi dia sentiasa tahu dia di tahap mana. Adakah dia lemah, adakah dia sederhana ataupun adakah dia baik ataupun cemerlang ya. Okey, jadi LMMF ya, LMMD dan LMMH ya. Jadi larian minda mencari fakta ya, dan seterusnya lah ya. LMMF ya. Jadi saya gunakan perkataan bahasa Melayu lah. Jadi bila saya cakap LMMF hari ni, so pelajar tahulah dia keluarkan kertas, pen ya. Jadi saya memang jarang menyediakan bahan yang telah tersedia maksudnya. Jadi saya sentiasa mengingatkan pelajar ada kertas, ada pen. Jadi dia akan tulis ya. Tulis apa yang diingat, hafal dan tulis. Hafal dan tulis ya. Okey, jadi untuk kali ini setakat ini akan bersambung dalam bahagian yang ketiga insya-Allah ya. Jadi saya berhenti di sini. Insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih Daun Keladi. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.